Astagfirullahaladzim. Wa na'buduka wa na'buduka. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Wa laka bi ni'matika alayya. Wa min dhanbi fa innahu lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada petang yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kita duduk dalam suasana kebaikan. Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah berkehendak atas dia itu kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Jadi kebaikan itu adalah kefahaman. Ia bukannya merujuk kepada kebaikan yang merujuk kepada kebendaan. Kefahaman yang membawa kepada kefahaman yang memimpin, yang membimbing kita untuk memahami tentang syariatullah, syariat apa saja suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman yang membawa kita untuk kita mampu merenung akan takrif ataupun maksud yang tersirat dalam kehidupan yang tersurat, yang nampak depan mata ni, yang mana kita hanya tidak nampak hanya pada dunia. Ini kali pentingnya kita nak menekankan perbahasan kita ni, perbahasan hakikat kehidupan. Kita nak melihat kehidupan dari sudut pandang yang sebenar. Hakikat kehidupan. Kita tidak mahu kehidupan yang kita lalui hari ini, yang kita nampak zahir mata kepala kita ini, kita hanya melihat dari sudut pandang yang mana terpisah daripada asal muasal tujuan kita diadakan, tujuan kita dijadikan. Sebab tu kefahaman inilah yang akan membawa, yang menyelamatkan kita daripada tipu daya dunia. Kehidupan yang kita ada sekarang ini dinamakan kehidupan dunia. Dunia yang Nabi SAW menisbahkan. Dunia ni bagaimana nisbah dia? Yang mana nisbah dunia ini Nabi SAW nisbahkan sebagai anak kambing yang cacat. Anak kambing yang cacat ni. Yang mana kalau kita lihat dalam perbahasan, satu hari itu Nabi SAW berjalan di sebuah pasar, mafhum hadis, Nabi jumpa bangkai anak kambing. Lalu Nabi bagi tahu kepada semua yang ada di pasar itu siapa yang nakkan bangkai kambing ini. Maka tak ada seorang pun yang nak, malah menolak dengan sekerasnya. Mengatakan untuk apa dapat bangkai kambing ni? Nabi ulang lagi sekali, Nabi tawar lagi sekali. Siapa yang nak bangkai kambing ni? Maka di situ, ketika itu sahabat-sahabat yang ada di situ, menolak. Kata Nabi SAW, ni matan penuhnya daripada Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisu. Sesungguhnya Nabi SAW berjalan melalui pasar sementara ramai orang berada di hampiran bagi Nabi SAW. Ini gambaran dunia ni. Dunia ni apa yang kita nampak sekarang ni depan mata kita ni. Nak tahu dunia apa? Sebab tu kita pergi ziarah ataupun menguruskan jenazah, ziarah sampai ke kubur. Itu sunnah tu. Ziarah, solatkan jenazah satu, hantar sampai ke kubur tu dua. Kalau ada masa ngikut hantar ke kubur, dengar pula talqinnya. Sebab apa? Kita akan nampak yang masuk dalam kubur tu jenazah je.
dengan ikan kapal. Hak yang lain tak masuk. Yang lain semua tak masuk. Yang masuk, yang tinggal semua dunia. Malah silagi bulan masuk jenazah dalam liang lahat, habis semua lerai dimakan oleh cacing-cacing. Sebab apa mati? Sebab dia akan ditanya nanti di akhirat sana. Okay. Baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau masuk juga pegang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisu dakhilan min al-aliyah wan nas kanafatahu famarra bijadi asaka mayyit. Yakni Nabi SAW jalan dalam satu pasar, berhampiran itu ada melihat bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Lalu baginda memegang telinganya dan bersabda, summa qal ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Nabi angkat bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil itu, Nabi pegang salah satu telinga dan berkata, siapa antara kalian yang ingin membeli dengan harga 1 dirham? Nak beli dengan harga 1 dirham ni. Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham faqalu. Maka berkatalah mereka, antara kalian yang ingin membeli ni, orang ramai pun berkata, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Orang ramai pun berkata, kami tidak ingin apa yang boleh kami buat dengannya. Bangkai anak kambing cacat pula tu, dijual dengan 1 dirham. 1 dirham tu paling rendah lah tu. Lalu mereka pun menolak beria-ia, mengatakan, nak buat apa? Bukannya boleh buat apa pun. Qal, Nabi kata lagi, atuhibbuna annahu lakum. Nabi ulang sekali. Baginda SAW bersabda, apakah kalian mahu jika ia menjadi milik kalian? Nabi ulang untuk kali yang kedua. Wallah, demi Allah, laukana hayya. Mereka pun berkata, demi Allah, kalau anak kami jantan ni hidup, laukana hayya kana aiban fi, pasti ia cacat kerana kedua telinganya kecil. Li'annahu asaku fa kaifa wa huwa mayyit. Ini kan pula telah mati. Makna kata Nabi bagi satu tadi keadaan dah mati. Siapa nak bangkai dengan 1 dirham? Maka mereka menjawab tak mau. Nak buat apa dah mati? Maka Nabi ulang lagi sekali. Qal atuhibbuna annahu lakum. Nak tak ni 1 dirham? Maka mereka pun menjawab, kalau hidup pun, mana kalau jual secara hidup pun cacat, tak mau. Cacat. Nak buat apa? Maka di situ Nabi pun jawab. Faqal, maka Nabi pun jawab, fawallah, demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Rawahul Muslim. Bayangkan makna kata dalam konsep dunia yang kita dok nampak hari ni, yang kita dok kata ya akhirat-akhirat juga ustaz, dunia-dunia juga. Mana-mana kalau dicakap macam tu, mana dia tak perhabis pengajian dalam konteks pemahaman yang sebenar tu. Macam mana kita nak berkata, ialah makan-makan juga, sama kita nak juga barang basi ni. Ibarat macam itulah. Kan? Manis-manis juga, tapi bersama nak racun juga. Ibaratnya akhirat tu dah tentu dah baik. Akhirat ni dah tak ada dakwah dakwi dah. Baik lawannya dunia tu apa? Buruk. Yelah, dalam baik-baik pun nak juga yang buruk. Ada orang cakap gitu. Ni asal buat cantik sangat ni, bagi buruk lah sikit. Baik-baik juga, nak kena ada buruk juga. Ada? Tak ada, mana mahu ya. Kita kalau nak makan, makan terbaik halalan thayyiban. Kalau kita nak baju yang tak ada rosak sikit pun. Makna kalau ada tu reject shop lah. Dulu popular, sekarang ada lagi reject shop. Bandel lah. Dulu popular tak reject shop kan. Sekarang ni ada ke passion reject shop? Tak ada tak. Tak ada reject dah. Bandel ada lah. Tapi bandel bukan reject. Yang dah pakai. Yang reject ni barang baru. Tapi ada sobek-sobek sikit. Memang tak boleh jual lah. Sebenarnya kalau ikutkan factory punya ni, memang barang buang dah. Reject buang. Tapi memandangkan boleh ada orang
redha nak beli barang reject, jangan ini masyuk ni. Dia jual lah. Tapi ibaratnya, kalau dari factory ni, kalau keluar reject, memang out. Buang je. Jadi makna kata, bagaimana pandangan kita terhadap dunia itu, adakah kita sudah mendapat pandangan yang benar? Benar yang bagaimana? Sebagaimana yang Nabi lihat. Itu dulu pandangan yang kita nak. Maka Nabi kata apa ni? Nabi mengatakan dunia, la dunia. Fawallah, nak setiap kali kalau kita rujuk pada perbahasan tentang dunia, yang Nabi nak memberikan emphasize, penekanan dan pengukuhan tentang ta'rif dan maksud dunia itu sendiri. Nabi akan mengatakan dengan perbahasan fawallah, yakni dengan maka sesungguh, demi sesungguh, demi Allah. Pengukuhan itu, mentaukidkan, menegaskan, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Makna kata, dunia yang Nabi tunjukkan, Nabi bagi contoh dalam konteks anak kambing yang dah jadi bangkai, orang akan tolak mentah-mentah. Dan begitulah dunia yang telah disolek sehingga menjadi perhiasan yang melalaikan. Nampak? Ni bangkai anak kambing tadi tu. Ini dunia yang memang Allah nyatakan dalam konteks perhiasan, mata'. Dunia ini memang perhiasan. Walaupun dah dihiaskan dengan bertahtakan berlian, intan dan permata. Walaupun telah dipersembahkan dengan seluruh kecantikan yang ada, fawallah, demi Allah, nampak? Dunia itu lebih hina dari bangkai anak kambing tadi. Allahu Akbar. Macam mana pula boleh jadi begitu, jemaah sekalian? Bagaimana dunia yang kita doa hari ini, kita dipersembahkan, diperlihatkan, doang tak ada pun kata dunia yang cantik-cantik ni lebih hina pada bangkai. Walhal ini hadis Nabi kata. Yang kita fahamkan bangkai ni, walhal Nabi bagi contoh tamsil. Tolak bangkai kambing ni. Tolak. Sesungguhnya dunia tu lebih teruk daripada bangkai ni. Dunia tu maksud apa? Yang indah-indah yang kita tengok ni. Okey. Kita pun tak berapa nak capture. Ya. Kita pun nak capture bagaimana kaedahnya bila kita nak faham tentang kaedah pentafsiran dunia itu. Maka di situlah kita akan lihat dari sudut satu. Yang pertama, kita akan melihat yang mana bagaimana penggunaan dunia itu. Ke arah mana penggunaan itu. Ya. Contoh, kalau kita lihat hari ini. Kalau kita melihat dari sudut harta, penggunaannya dari sudut pembayaran sebagai contoh. Contoh dalam bab hutang. Bab hutang. Dalam bab hutang, dia ada tempoh. Kita memberi hutang, kita anggap benda itu satu kehinaan. Contoh kan. Apabila kehinaan itu berlaku apabila kegunaan duit itu digunakan untuk nafsu kepuasan. Berhutang kerana untuk nafsu kepuasan. Contoh membeli itu, membeli ini, berhutang tanpa memikirkan manfaat. Manfaat bagaimana? Contoh, ada ketika hutang yang diambil di sudut, contoh hutang yang bagus, rumah, kereta, kelangsungan program pembangunan agama, sebagai contoh, ada. Kadang-kadang dia memerlukan perkara itu. Hal-hal yang melibatkan kecelakaan. Banyak konteksnya. Banyak konteks yang berlaku. Dan di situ cuba lihat. Orang yang memberi hutang, saya buat contohlah harta dulu. Kan? Allah Ta'ala dan Nabi SAW memberikan gambaran bahawa walaupun dari satu sudut yang memberi, ni orang berhutang yang memberi ni. Kan duit dia ada pada orang tu. Ni hutang ni, contoh. Orang tu guna tu, cerita tadilah. Tadi kalau dia berhutang untuk tu, cerita lain ni. Ni orang yang bagi ni. Katalah kita ni. Kita bagi. Setiap hari, berapa lama dia punya dilation tu, direct tu, pahala bagi dia sejumlah hutang tu. Kalau dia bagi hutang 50,000 kat orang tu, dia nak buat sesuatu benda lah, tak apalah. Dia buat bagi.
Contoh. Kali 50,000 itu drag. Kan? Memanglah orang yang memerlukan ni. Tapi nak bagi tahu yang memberi tadi itu, yang memberi hutang tadi itu, maka pahala dia 50,000 itu punyalah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukan dengan memuliakan ada duit tu. Kan duit tu dah tak ada dah ni. Duit tu dah bagi dah ni. Nampak tidak? Tapi pahala dah dapat. Orang yang berhutang pula di sisi Allah pula, selagi mana dia hari ini dia berazam dan berniat nak bayar. Contoh, dia berazam, dia berusaha. Dan dia usaha untuk bayar, selagi itulah pahalanya berjalan untuk mengalir membayar. Itu masuk dia. Jadi kat situlah duduknya harta tadi, yang saya kata hina tadi. Bukan hina ni sebab tak ada duit. Hina ni kegunaan dia apa? Kegunaan dia ke mana? Kegunaan untuk apa? Sebab itu kadang-kadang dalam konteks kita nak berbincang, ya, dalam konteks kita nak berbincang dalam masalah dunia, adakah kita berlapang dada untuk menerima situasi yang berlaku? Apa matlamat dunia yang kita nak untuk kita dapat? Ya, menolong orang dalam kesusahan. Ni Nabi kata 3 perkara yang lebih besar fadilat daripada duduk dalam Masjid Nabawi. Yang pertama, bagi orang makan. Bagi orang makan. Sebulan ni, iktikad dalam Masjid Nabawi ni, lebih besar 3 amalan ni. Pertama, bagi orang makan. Yang kedua, tunaikan hajat orang. Ketiga, selesaikan hutang orang. Tapi kita tak ada sampai ke tahap tu. Kalau ada badan tu cantik, kita berazam. Kadang perbincangan tu tak berlaku sebab apa? Dia akan tekan-tekan. Dia akan tekan-tekan. Hutang aku biar bayar. Hutang aku biar bayar. Lepas sekali orang nak bayar tu pening, yang minta pun pening. Dua-dua diam. Kita ada harta gini, hina mana? Hina bagi orang pinjam atau kita dapat pahala, kita dah secure kat situ. Kat sini ada titik perbincangan. Sebab kita ada perkara-perkara yang kita hadapi. Contoh, pergerakan-pergerakan setengah orang ini, dia beranggapan, contohlah, dia nak membangun satu perkara, tiba-tiba, ialah, biasanya bisnes lah. Bisnes kan? Dia nak buat satu benda, sudah pasti kebaikan itu untuk kebaikan yang lain. Ataupun pengusaha-pengusaha untuk kebaikan yang lain. Kita berazam, kita baik, bagi untuk kebaikan. Dan niatlah kan? So, ada kerugian tak kat situ? Tak ada. Tak ada kerugian kat situ. Tinggal lagi tak dapat balik hak dia dari segi duit. Tapi hak dari segi pahala Allah dah bagi dah. Hak dari segi pahala Allah dah bagi dah. Itu masuk dia. Dan di situlah hari ini, yang mana kalau kita lihat perjalanan dalam bab dunia ini, itu akan diangkat oleh Allah SWT dari sudut pandang ke mana arah gunanya dunia itu. Di situlah perbahasan kita namakan mengakhiratkan dunia. Sebab itu bangkai tadi, bangkai anak kambing ini, itu hari ini kalau kita lihat bagaimana ke arah mana tujuan digunakan, itulah yang mana Nabi kata lebih hina dunia itu daripada bangkai anak kambing itu adalah apabila sampai satu tahap nanti akan datang konsep hina menghina pula. Contoh, orang yang pemerlukan, susah jumpa orang, orang susah jumpa orang senang. Orang senang akan berjumpa lah orang susah. Orang senang akan berjumpa orang susah. Orang susah akan berjumpa orang senang. Ini adat dunia ni. Tak boleh lagi mana. Orang sihat berjumpa dengan orang sakit. Orang sakit akan berjumpa orang sihat. Okey. Dalam bab hina ni akan berlaku begini. Sama ada orang sakit menghina orang sihat, dunia ni. Sihat maksud tu. Hina dia masuk dia, contoh, yang sakit hina. Ialah, yang sakit, orang sihat nak tolong jaga. Dan sekali kena hina, kena marah. Taulah sihat, tak nak jaga aku betul-betul. Nampak tak? Ada situasi orang yang kena macam itu. Yang orang sihat ni geram. Dia ni dah lah sakit. Banyak cakap lah pula.
Nampak tidak? Situasi dia. Dah lah sakit, banyak cakap pula. Lalu orang sihat tu pula hina orang sakit. Yang lebih hina tadi itu. Mana berlaku hina-menghina kat sini. Tanpa mengetahui sudut pandang yang berlaku itu. Nampak tidak? Sama juga orang yang susah, dia akan menghina orang senang. Sebab apa? Tadilah. Baik nama senang, nak tolong orang susah. Orang senang pula, memang sedap lah hina lah orang senang, orang susah. Dah bertahun-tahun, dia tak ada cara lain dah, doa pun tak laku dah. Dia tak ada Tuhan ni, orang yang nak memalukan, nak menghinakan ni, consider dia tak ada Tuhan dah. Dia tahu nak memalukan dia. Tu konsep dia. Konsep dia nak memalukan, nak menghina. Ini konsep dunia. Orang yang kadang-kadang contoh diam dalam konteks nak menyelesaikan. Kadang ada orang dia pergi tahap, sebab tu ada orang sakit dia diam. Dia kan kau cakap sekarang, aku hina dia. Ada ketika orang sihat dia diam. Sebab tu Nabi kata lebih baik diam. Contoh kalau masalah contoh tentang duit, dia terpaksa diam tu. Dia diam, bukan dia diam lagi tak. Kalau lagi dia tak adalah jumpa depan mata kadang-kadang adik-beradik kan. Lagi dia belok dah kawan tu contoh. Tapi diam ni sebab dia terdiam. Dia tak tahu nak jawab kan. Tapi dia berusaha mencari jalan. Tapi hina dunia ni tetap berlaku. Hina menghina. Dia akan tetap menghina. Dia tak ada nak mendoakan dah. Dia kata konsep dia tak guna dah kau. Tak guna dah. Dia akan hina sehina-hinanya sampai habis. Patutnya doa mendoakan lah. Bukan jatuh menjatuhkan. Inilah dunia. Sebab tu Nabi kata, sebab bangkai ada orang hina bangkai. Tak ada. Sebab tu lebih hina daripada bangkai kambing itu. Maknanya, akan berlaku penghinaan hari ini dunia. Hina-menghina tu akan berlaku. Tak tahu ujung pangkal apa yang sedang berlaku. Tak tahu bagaimana, yang mana orang kata apa, cerita sebenar ujung pangkal. Maka di situlah berlaku kehidupan dunia yang mana menyebabkan tak capai pada matlamat sebenar dia. Setiap orang akan hadapi situasi ini. Tapi bila dia bersedia, bersiap siaga dengan segala kemungkinan. Bakal contoh, iman sekalian. Tadi dalam bab dunia, dalam konteks susah senang, sihat sakit, bab harta, hutang, banyak. Kadang-kadang kita pun tak sangka, mana ada orang lahir-lahir je, ya Allah, aku nak hidup dalam hutang. Ada. Saya pernah jumpa orang. Dia confident, dia kata dia takkan berhutang. Tapi tanpa sedar dia bankruptcy, dia berhutang. Sebab tu hutang ni, cuba tengok perbahasan Nabi SAW. Kalau jumpa orang yang berhutang ni, lama. Sampai ada orang tu lari. Sahabat Nabi dia lari sebab nak keluar solat Jumaat pun takut sebab orang cari hutang. Sebab orang hutang ni tak nampak lain, nampak kecil besar dia kan. Dia tak ada dah. Dia cakap dia nak bincang-bincang. Dia lalu sekali tak bincang pun. Duit aku mana? Dia akan buat macam itu je. Dan semuanya, Nabi akan bagi solution adalah doa. Nak tak aku ajar doa hutang? Okay, sekarang ni saya nak tanya. Kalau lah si Fulan tu berdoa, dah kita jumpa, mana hutang aku? Aku dah berdoa dah. Sampai bila kau nak doa? Okay, call lagi. Hutang bila bayar? Saya sedang berdoa ni. Sampai bila kau nak doa? Nampak tidak? Walau Nabi ajar suruh doa. Dan ini melibatkan takdir. Dan kawan tu berusaha untuk bayar. Okay. Di sinilah nak melihat bahawasanya bagaimana kekuasaan Ta'ala mentadbir dunia ni. Yang meminta pun redha, yang diminta pun redha. Dua-dua tengah redha. Mana ada orang tiba-tiba lahir-lahir dia, ya Allah aku nak berhutang. Aku nak berhutang. Tak ada. Semua orang hidup nak senang. Nampak tidak? Jadi ini yang berlaku. Sebab tu dalam bab hadis yang saya bawakan ini, akhirnya kita hari ini daripada tak ada harta, tak adalah menghina. Dah ada harta, hina menghina. Yang bagi hutang tu ada harta lah tu. Contoh. Kan? Orang bagi hutang ni bila dia tak ada duit ke ada duit ni? Contoh kan?
Mestilah dia ada duit. Bila dia ada duit, dia bagi tu dia tahu dah. Sebab tu konsep bank ke mana-mana lah, dia ada konsep, kalau tak bagi, aku pegang harta, lelong macam-macam lah. Tapi kalau kita willing untuk bagi ni, dia konsep seperti diikat dengan pahala ni. Maknanya security pahala ni Allah ganti lebih baik tu ada dah sebenarnya. Tapi kerana melihat pada satu sudut dunia ni, Nabi kata begitu lebih hina ni, maka dia akan terhina. Dia kata orang menghina. Dan satu sudut dia tak nampak lain lah. Dia tak nampak jalan rezeki yang lain. Dia nampak satu sudut tu je. Orang ni hutang, tak bayar. Memang rezeki aku sempit sebab engkau. Betul tak? Boleh jadi macam tu ke Jemaah sekalian? Ha? Kita bagi hutang ke orang ni, kita susah sebab dia. Betul tak? Ini persoalan. Sebab akhirnya, dunia yang hina-menghina dia akan berlaku. Ini hati-hati. Sebab tu kalau konteks dalam memahami, mengakhiratkan dunia ini, daripada hadis yang kita bacakan ini, patutnya kita akan ambil iktibar. Yang berhadapan dengan situasi takdir dunia inilah. Ya? Di situlah perbahasan yang kita nak melihat konsep keadaan dunia dan seisinya. Bateri habis ke apa? Ada bateri. Baik. Maka di situ kalau kita lihat, kalau kita lihat dalam konteks dunia ini, tadi sakit, sihat, susah, senang dalam hutang, dan takdir yang menyebutkan tentang kehidupan, hidup mati. Baru-baru ni kita digemparkan dengan bas UPSI tu. Allahu Akbar. Tak tahu yang terkini berapa finalnya. 15 orang tu. Setakat 15 kan? Allah. 19. Allahumma firlahum warhamhum wa'afim wa'fuanhum. Mudah-mudahan Allah cucuri rahmat. Tempatkan di kalangan orang yang soleh dan solehah. Amin. Dalam konteks begitu, bagaimana kita nak rasa? Dan saya tengok komen ni, ketika berlakunya dunia ni. Di segi kecuaian, di segi perkara-perkara yang berlaku. Ada satu sudut memang kita nak menerima, tak ada siapa nak hadapi situasi macam itu. Sakit, berhutang dan kecelakaan. Maka di situ, di dunia ni lebih hina pada bangkai ni. Jangan terkejut akan ada orang yang melepasi takdir dia kaum ni. Itulah nampak tak? Makna kata dia melihat satu kehinaan pada mungkin kesalahan-kesalahan, tapi hina ni yang berlaku menjadi perbualan yang tidak dapat kita elakkan. Maka hati-hati zaman untuk meluahkan perasaan ni akan berlaku. Dia akan menghina lah. Dia akan menghina. Jadi maksud kata di sini daripada hadis ini Nabi kata, bayangkan Nabi tawar 2 kali dunia. Siapa nak dunia? Semua tak nak. Siapa nak bangkai? Semua tak nak. Rupanya siapa nak? Kalau bahasa, siapa nak dunia? Kalau dalam bahasa ni, kalau kita pergi pada ibrah hadis ni, kita ambil pengajaran, kita pergi pada perbahasan macam ni. Siapa nak duit? Buat apa duit? Siapa nak duit? Contoh, kita cuba kita perhatikan di segi teknikal. Okay, hadis ni saya bacakan, mungkin yang baru dengar. Saya ulang lagi sekali. Dalam satu hari itu Nabi berjalan dalam pasar. Kemudian Nabi nampak bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Bangkai, maknanya mati. Bangkai. Kemudian Nabi angkat bangkai anak kambing ini, kemudian Nabi tanya, qal ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa nak bangkai anak kambing dengan 1 dirham? Maka orang di situ tolak. Faqal nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Tak naklah. Nak buat apa bangkai? Nabi ulang lagi sekali kedua. Qal atuhibbu annahu lakum. Ni, siapa nak ni? 2 kali Nabi offer bangkai anak kambing. Kita kalau pergi pasar, orang offer bangkai nak.
Ni ada bangkai ni, apa ayam duk mati kena langgar tadi. Ni bangkai ni. Gila apa tawar bangkai. Kali kedua, orang ramai di situ pun bersumpah qal, wallah law kana hayya kana aiban fi. Sesungguhnya demi Allah, kalau anak kambing jantan ni hidup, pasti ia cacat kerana kedua telinganya kecil. Apatah lagi ia telah mati. 2 kali tawar. Maknanya ditawarkan bangkai anak kambing. Lalu apa Nabi jawab? Fawallah, demi Allah, sesungguhnya sesungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini. Makna kata dunia yang Nabi tawarkan tu rupanya dunia. Dunia ni harta. Kita ambil harta lah. Harta ni dunia kan? Sepakat? Kena sepakat dulu ni. Ke orang kata harta ni akhirat? Akhirat ni harta macam mana? Kau ibu. Jawab sikit kita. Ke banyak orang kambing korban ni? Kan? Kita suruh jawab sikit petang. Harta ni, pahala akhirat di mana? Harta apa dinamakan akhirat? Adakah dipanggil harta? Dinar? Dirham? Tak. Pahala lah harta akhirat. Maknanya kita sepakat, sebut saja harta, makna kata merujuk pada RM ataupun dinar dan emas ni, itu merujuk pada dunia lah. Kena confident kat situ. Harta ni dunia. Okey. Ni kata nak betul-betul letak ni. Dan dunia fawallah lebih hina daripada bangkai ni. Sebab apa lebih hina daripada bangkai ni? Sebab di situ ada perbahasan yang mana kalau kita lihat, sebelum kita nak melalui situasi susah, dulu kita tak ada duit. Mungkin kita ada pahala, tapi kita tak nampak pahala tu lebih besar pada duit. Rupa dah ada duit, aku kena hadapi orang butang aku, minta aku, geramnya aku, hina aku, maki. Lepas tu mengatakan hutang kau mati nanti, kau macam-macam perkara. Akhirnya tengok situasi tu. Ada tak orang maki pahala tuan? Maki pahala. Kau ni aku bagi pahala ni, aku tak reda aku bagi pahala kan kau, ada? Tak ada. Hari ini berlaku pergaduhan semua ni, tak boleh selesai ni adalah harta. Dunia. Sebab tu lebih hina dunia daripada bangkai kambing ni, sebab melupakan pahala. Melupakan pahala inilah satu kehinaan. Contoh tadi dalam bab sakit. Dalam sakit ada pahala. Dalam sihat ada pahala. Yang sihat jaga orang sakit dapat pahala. Nak hina orang tidak? Tak ada. Tak adalah dihina. Yang sakit dapat pahala. Nak hina orang sakit tidak? Tak adalah. Sebab dia tahu sakit ni kafarah dosa. Maka dia nak hina orang. Buat apa? Aku dah kafarah dosa, dapat pahala. Selesailah masalah aku. Yang sihat jaga orang sakit. Dapat pahala tidak? Dapatlah. Tak adalah dia kata macam, sia-sianya aku sihat terikat dengan orang sakit ni. Geram betul aku. Tapi malangnya benda tu tak nampak. Melainkan contoh sakit dapat duit. Senyum tidak? Senyum baru nampak. Orang yang sihat jaga orang sakit dapat duit. Senyum ke tidak? Itu namanya senyum. Itu bahasanya. Bila orang sihat, dia jaga tak nampak pahala. Bila tak nampak pahala, dia akan hina. Itu maksudnya. Maka dia lebih hina daripada kambing tadi. Bangkai tadi. Sebab bangkai dia tuduh bangkai. Kadang-kadang yang dihina itu adalah orang yang ada masalah satu perkara. Tetapi kan satu perkara itu dia menutupkan kebaikan yang lain. Ibarat tak ada kebaikan yang lain lah. Sebab itu nak memandang dunia dengan pandangan akhirat ni lebih susah. Sebab tu mengakhiratkan dunia yang kita nak bincangkan, yang kita sedang bincangkan ini, adalah kita bersediakah berhadapan dengan dunia yang mana padanya itu akan ada perbahasan ini. Tak semua yang kita dapat itu sihat, tak semua yang dapat itu sakit. Maka ada yang ketika kita dapat sihat, ada ketika kita dapat sakit. Dia salah satu. Itu maksud dia. Yang penting tujuan yang kita nampak adalah pahala. Contoh tadi dalam kedua contoh yang kita bawa tadi pasal hutang. Kan?
kita bekerja ni memang kita tak ada siapa pun nak memikir dapat atau nak berhutang. Tak ada siapa pun, wallahi, tak ada kerja orang lahir-lahir nak hutang. Dan tak ada pun orang nak bagi hutang pun. Ada? Ada rela ke nak bagi hutang? Bagi hutang kat adik-beradik, ada rela ke? Ha? Ni engkau duit ada lebih ni, kau nak hutang aku tak? Ada tak? Maknanya kan dia pinjam orang belesin lah. Tak ada orang nak rela lah bagi orang hutang. Tapi bila ada pahala kat situ, rela tak? Adakah rela orang nak jaga orang sakit? Cuba beritahu. Seorang anak nak jaga mak yang sakit. Kalau tak kerana pahala, anak tak jaga mak. Seorang isteri nak jaga suami ketika suami sakit. Seorang suami nak jaga isteri. Ni bukan perbahasan dia isteri aku, tapi apa yang menguatkan dia untuk menjaga tu sebenarnya pahala, iman. Dan sayang itu perbahasan pahala. Selain daripada pahala, dia tak sayang dah. Sayang ni duduk pada pahala. Selain daripada itu, dia akan jadi benci. Dosa membawa kepada kebencian. Makna kata, dunia hari ini kalau kita tak ambil urus masalah tu dengan baik, tak kisahlah. Orang sakit ni bertahun, sakit, menjaga tak sihat-sihat. Orang ni berhutang bertahun, kau mati ni hutang masuk, kau amalan kau tak terima. Cakap bertingkat-tingkat cakap. Tak kau sedar tak apa yang kau cakap? Pada masa sama, aku tak halalkan 1 sen. Pada sama Nabi kata, kau nak tak dapat masjid kat Nabawi. Aku tak kira lah masjid-masjid kat Nabawi ni katanya. Anak automatik dia tolak bab pahala lah. Itu masuk dia. Dia akan menghinakan diri dia. Sebab dia tak dapat apa yang dia nak. Sebab tu hari ini jemaah sekalian. Apabila kita hari ini faham tentang perbahasan mengakhiratkan dunia. Sebab tu dah perbahasan hakikat kehidupan. Kita akan berhadapan dengan masa kehidupan dengan menghadapi dengan keimanan. Sebab kita tak boleh nak expect perkara tu selesai masalah ni on the dot, on the spot. Kita tak boleh confirm selesai masalah on the spot. Masalah sakit, masalah hutang, masalah tadi tentang on the spot, Allah Akbar, zap, tarik nyawa macam tu. Boleh expect ke untuk release tu on the spot release? Boleh expect ke? Kalau kenalah tak kerana iman, dia setiap kali lalu situ atau jumpa orang tu kata, dia ni aku lama aku simpan dah ni. Dia ni lalu situ dia, contoh kan, mana ahli keluarga terlibat. Bukan senang. Bukan senang untuk clearance semua masalah. Mungkin dia, contoh orang ni tak ada masalah hutang. Sebab semua benda tak rela. Sakit orang tak rela, bagi orang hutang orang tak rela, mati orang tak rela, semua orang tak rela. Orang nak ada duit, tak mati-mati, sihat tak sakit-sakit. Betul tak? Kalau kat dunia ni orang nak apa? Nak ada duit, tak habis-habis. Tak ada orang nak hutang. 1 sen pun tak ada orang hutang dengan aku. Tak boleh. Dan aku pun takkan hutang dengan orang. Tu impian dia. Sihat, sikit aku tak sakit. Tak mati-mati. Tak mati-mati. Ini dunia. Ini dunia. Kita tahu kita kena selesaikan. Bila sakit, kita kena selesaikan masalah sakit dengan cara melihat akhirat. Bila Allah berhadapan dengan hutang, kita kena selesaikan masalah dengan akhirat. Rezeki lah minta ke Allah. Kau jangan nak hina maki orang kat situ. Sama dengan sakit pun. Bila soal mati pun sama. Ini berlaku bila saya tengok masyarakat mentang-mentanglah berhadapan dengan isu salah satu ni, dia akan conquer. Kalau contoh, orang yang sihat, dia akan condemn yang sakit. Orang yang berduit, mentang-mentang dia ada duit, dia condemn kawan tu, kau tak bayar-bayar katanya. Memang amalan kau sedap. Dia habis taji. Kalau melibatkan soal hidup mati, lagi dahsyat, dendam kesumat tu, jangan main. Sebab kau lah anak kau mati. Anda cakap apa? Berat tu. Berat. Memang kita, Ustaz, tak kena, Ustaz. Yelah, memanglah. Ini bukan soal kita nak kena baru cakap. Tapi nak begitu, inilah dunia.
Jadi macam mana kita berlapang dada dengan situasi yang berlaku, kenalah kita melihat mengakhiratkan dunia. Kalau tidak, yang sakit marah yang sihat, yang berhutang duk marah orang yang bagi hutang. Bergaduhlah dia. Sebab tu lebih baik diam daripada cakap. Sebenarnya diam tu diam, bukan diam apa, diam. Aku diam lah. Sebab tahu dah, kalau aku bercakap yang bukan bergaduh. Barang tak dapat. Entah, jangan memang. Ada orang kata, bila kita contoh bak sakit, sabarlah. Sabar. Kata. Dia marah, dah sabar tu. Sila ibu lah, jangan bagi ayat Quran lah. Sila bulan dia tolak ayat Quran. Kan dia tolak ayat Quran kan. Kupur pula kawan ni kan. Betul tak? Sama orang berhutang. Sabarlah orang hutang. Apa sabar? Hutang dia masuk neraka. Aku ni tak masuk. Amboi. Yang berhutang masuk neraka. Confirm lah. Kalau dia mati, ada orang dermawan bayarkan hutangnya si mati. Engkau tu. Kau dah aibkan dia, kau dah malukan dia, kau dah jaja habis semua dah sampai hilang maruah dia. Kau nak bayar pakai apa? Pakai duit. Duit kawan ni, sekejap lagi dia mati, diumumkan. Sekali ada dermawan yang tolong selesaikan hutang orang-orang yang mati ni. Kau nak cakap apa? Kau nak bayar maruah kawan yang kau dah malukan tadi sebab hutang tadi. Ni saya bagi. Jarang saya ni. Sebab apa? Sebab ada orang hutang tertindas. Dia tindas. Dia tindas habis. Kadang-kadang kawan tu kesian kena. Macam ni orang hutang ni tak ada peluang untuk buat baik dah. Dia guna hadis Nabi kata tertanggung amalan. Yang tertanggung amalan ni orang ada hutang pergi berjolisakan. Duit ada. Tapi tak bayar. Sengaja tak nak bayar. Sengaja. Itu lain cerita. Ada banyak. Bisnes dah naik. Gaji dah dapat. Bonus dah masuk. 1 minit terlajar dah. Okey. Tiba dia ada. Buat tak tahu dah. Malah bila jumpa, buat tak kenal lah. Tak berapa kenal. Entah siapa ya. Boy. Ini orang amalan tak terangkat. Tapi kalau kawan tu jenis, lagi-lagi pula. Jangan nak guna agama. Sikit guna agama. Saya cakap tu terang. Selamatlah orang tu guna agama. Kalau tak guna agama, lagi langsung dia buat tak tahu hutang kau. Mampus dia buat tak tahu lagi ada. Sebab dia ada orang agama, dia ingat agama lah. Kok mana pun otomatik orang yang agama ni, aku ada hutang orang ni. Selagi mana dia ada agama ni, aku ada hutang orang ni. Dan selagi mana orang yang bagi hutang tu ada agama ni, ya Allah bagi pahala, ya Allah atas hutang ni, ya Allah. Ya Allah bagi pahala, ya Allah atas hutang ni, ya Allah. Orang ada agama lah. Tapi kalau orang tak ada agama, ada taji lah, cukup-cukup, dia tak kira dah. Dah tinggi ujung pangkat, yang penting aku nak bagi dia malu, aku dapat duit, tu je. Dia tak fikir. Bila dia buat kerja macam tu, siapa nak bayar hutang kawan tu pula? Yang hutang tadi dah dibayar dah duit. Hutang malu tadi nak bayar apa? Sebab tu jemaah sekalian, kita selamatkan diri kita dengan iman. Jadi mudah-mudahan kita boleh tengok mengakhiratkan dunia ini, kita menghadapi kesimpulan kita, setiap masalah yang kita lalui dalam hidup ini ada sudut pandang akhirat yang perlu kita selamatkan daripada tenggelam, jatuh dalam keadaan hina menghina. Tu dia. Sebab dunia ni lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat tadi. Wallahu ta'ala alam. Itu saja. Mohon maaf daripada saya. Tak kekurangan, tak kata-kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang berbahagia. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.